Assalamualaikum kepada Dr. Aisyah selaku pensyarah kursus SEU 224 Ekonomi Pertanian Pemasaran dan Koperasi. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Analisis SWOT Usahawan IKS. Sebelum itu, kami akan memberi penerangan secara ringkas mengenai apa itu SWOT. SWOT merupakan strength, weakness, opportunity dan threats. Strength ataupun kekuatan merupakan kekuatan, kelebihan, dalaman yang ada pada sesebuah syarikat. Sebaliknya, weakness adalah kelemahan, dalaman yang berlaku dalam sesebuah syarikat. Manakala opportunity pula adalah peluang yang hadir daripada luar syarikat yang membawa kepada kesan positif. Manakala threat pula adalah satu ancaman luaran yang membawa kepada kesan negatif kepada syarikat. Baik, seterusnya adalah profil usahawan industri kecil dan sederhana. Yang pertama ialah Only One Juza Food Industries, Sendirian Berhad. Yang syarikat ini diasaskan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Zubir bin Haji Zabidi yang berpemekaran di Pekan Citra, Gubang Pasu, Kedah. Syarikat ini menyediakan perniagaan berbentuk produk makanan dan mempunyai lebih 16 jenis produk keluaran yang telah dihasilkan. Antaranya ialah sos cili dan sos tomato Zuza. Seterusnya ialah FZ Agro Product and Services. Diasaskan oleh Cik Siti Nuraini dan Puan Salha yang telah beroperasi lebih 6 tahun. Syarikat ini berpangkalan di Pekan Kubu Gajah, Semagol, Perak. Istimewanya, syarikat ini hanya menggunakan madu kelulut sebagai sumber utama keluaran dan berjaya menghasilkan 2 jenis produk iaitu Trigona Bee Honey Natural Madu Kelulut dan sabun kecantikan organik madu kelulut. Yang seterusnya ialah Boys Mushroom Farm. Diasaskan oleh Mr. Joy Zizao pada tahun 2013. Ladang pertama di Juru Pulau Pinang dan seterusnya mengembangkan perniagaan di satu lagi ladang cendawan moden di Kuala Kurau, Parit Punta, Perak pada tahun 2013. Seterusnya, pada tahun 2020, satu lagi ladang cendawan berskala besar di Bagan Serai dibuka. Syarikat ini membakalkan 2 jenis cendawan dalam pasaran tempatan iaitu cendawan tiram kelabu dan cendawan tiram putih. Selain itu, syarikat ini juga membakalkan benih cendawan. Seterusnya, perniagaan ikan bekasam Haji Pain yang diasaskan oleh Haji Abdul Rahman bin Abu Bakar atau nama panggilannya Haji Pain yang merupakan seorang pesara kerajaan berusia 66 tahun. Syarikat ini ditubuhkan di daerah Sitiu, Terengganu. Idea perniagaan ikan bekasam tercetus apabila permintaan ikan bekasam jenis air tawar lebih tinggi dan digemari berbanding jenis ikan air masin. Seterusnya ialah Fruit Joy Farm. Diasaskan oleh Encik Joy Nasir dan diusahakan oleh Anis Nadia Muhammad Nasir yang menjalankan perniagaan di kampung Kulambai, Kota Belud, Sabah. Perniagaan ini mengamalkan kaedah pertanian organik. Buah dipetik secara manual demi memastikan kualiti produk dan seterusnya menjaga keturunan produk mereka. Mereka juga menternak lebah yang menghasilkan madu sebagai pengganti gula dalam setiap produk yang dikeluarkan. Mereka telah menerima Geran Agropreneur Muda Negeri Sabah pada tahun 2018.
Seterusnya, kita beralih kepada analisis SWOT syarikat-syarikat yang telah disebutkan tadi. Bagi syarikat Only One Zuza Food Industries Sdn Bhd, kekuatan yang telah dinyatakan adalah menerima pelanggan tetap dan sambutan menggalakkan ketika menyertai program IKS dan program usahawan yang dianjurkan. Selain itu, mereka juga diiktiraf sijil halal, GMP dan MESTI. Kekurangan bagi syarikat ini pula adalah ataupun kelemahan, kekurangan modal untuk mengembangkan produk dengan lebih luas. Seterusnya, mereka mengalami kekurangan penggunaan teknologi tinggi dan menggunakan tenaga buruh yang banyak. Bagi peluang untuk syarikat ini pula adalah mereka bijak mencari peluang yang terlibat dalam program keusahawanan dan expo-expo yang dianjurkan. Seterusnya, mendapat iktiraf produk BMF dan mendapat iktiraf dan menembusi pasar raya besar, dan setengah produk telah berjaya diekspor ke luar negara. Ancaman bagi syarikat ini adalah mereka sukar untuk menangani pemalsuan maklumat mengenai pensijilan halal dan produk muslim yang terjamin. Seterusnya, mereka bersaing untuk mendapat kepercayaan pelanggan serta menanggung risiko kerugian. Dan akhir sekali, mereka bersaing dengan produk yang hampir sama atau sama dengan syarikat yang lain. Seterusnya ialah analisis SWOT bagi FZ Agro Produk dan Servis. Untuk kekuatan kelebihan yang ada, produk madu ini sangat diminati oleh segenap lapisan masyarakat sebagai makanan tambahan atau suplemen kesihatan. Hal ini kerana khasiat madu ini terbukti secara klinikal dan produk ini mendapat pengiktirafan sijil halal oleh JAKIM. Bagi kelemahannya pula, madu kelulut ini masih baru di pasaran jika dibandingkan dengan madu tualang, madu sidir dari Yaman dan madu ratu. Bagi peluang bagi syarikat ini adalah mereka dapat menjana pendapatan lumayan kerana madu mempunyai nilai yang tinggi di pasaran. Seterusnya adalah ancaman. Ancaman bagi syarikat ini adalah sarang madu kelulut mudah terdedah kepada serangan serangga perosak seperti black soldier fly, iaitu lalat buah, high beetles, iaitu kumbang. Seterusnya adalah bagi syarikat Boys Mushroom Farm. Kekuatan yang dinyatakan adalah mereka menggunakan kaedah inovatif seperti kawalan pencemaran dan sistem penyediaan penunjukan untuk memastikan pengeluaran cendawan yang lebih baik dan berterusan. Mereka mempunyai 3 ladang moden tanaman cendawan, membolehkan pengusaha menghasilkan cendawan yang banyak. Bagi kelemahan mereka pula, mereka sukar untuk mendapatkan habuk kayu dan serkam padi yang bertujuan untuk digunakan sebagai medium penanaman cendawan. Seterusnya, cendawan tidak boleh diletakkan di tempat yang panas kerana ia akan menjejaskan kualiti cendawan tersebut. Seterusnya, untuk peluang, semua ladang Boys Mushroom terletak di utara semenanjung Malaysia. Ini memberikan mereka potensi untuk menguasai pasaran cendawan tiram di utara semenanjung Malaysia. Ancaman bagi syarikat ini pula adalah cendawan tiram kelabu merupakan tanaman yang sensitif dan berisiko tinggi kerana mudah dijangkiti virus. Seterusnya adalah perniagaan ikan pakasam Haji Pain. Kekuatan syarikat ini adalah cita rasa ikan pakasam jenis air tawar yang lebih enak berbanding ikan air masin. Seterusnya, untuk kelemahan mereka tidak mempunyai kemahiran pemasaran produk ikan pakasam secara besar-besaran. Pemasaran produk hanya dilakukan melalui ejen-ejen jualan serta kedai-kedai berdekatan. Bagi peluang yang didapatkan, mereka dapat memasarkan produk ikan pakasam dengan lebih meluas menggunakan kemudahan teknologi maklumat serta platform perniagaan yang lebih efektif. Untuk threat yang dihadapi,
Musim cuaca yang tidak menentu menyukarkan mereka untuk mendapatkan bahan mentah, iaitu ikan air tawar. Seterusnya, pembungkusan yang kurang kemas menyebabkan produk mudah rusak. Akhir sekali ialah produk Joy Fruit Farm. Kekuatan yang ada pada syarikat ini adalah mereka mempunyai jenama tersendiri, produk yang dihasilkan sesuai untuk semua lapisan umur masyarakat. Produk yang dihasilkan adalah organik dan sihat, dan mereka juga memiliki kawasan tanah perusahaan sendiri. Sebaliknya, bagi kelemahan dalaman bagi syarikat ini adalah tahap pengeluaran produk yang terhad kerana penggunaan teknologi mesin yang terhad untuk menggalakkan keaslian produk. Seterusnya ialah peluang yang dihadapi. Mereka menerima grant agripreneur muda. Seterusnya, mendapat bimbingan keusahawanan daripada Mardi serta mendapat sokongan daripada agensi seperti RISDA. Bagi ancaman yang dihadapi oleh syarikat ini, ancaman cuaca buruk yang mempengaruhi keadaan tanaman. Seterusnya, persaingan dengan produk minuman yang lain dan risiko produk dijiplak. Seterusnya, bahagian ini menerangkan strategi e-dagang yang dijalankan oleh syarikat-syarikat tersebut. Dapat disimpulkan bahawa kebanyakan syarikat yang dikaji menggunakan Facebook sebagai platform e-dagang untuk mempromosikan dan menjual produk-produk yang dikeluarkan. Selain Facebook, Shopee juga menjadi pilihan, dan hanya sebuah syarikat sahaja yang memilih untuk menggunakan website sebagai platform e-dagang. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.